buat ni sharing-sharing macam ni. Ha? Oh, macam mana idea dia terlintas? Hmm. Oh, idea dia terlintas sejak bila kita pun banyak meluangkan masa dekat rumah sekarang. Sampai tepu tak tahu nak buat apa. Tengok movie pun movie. Habis movie dah kita Google ni. Movie dah habis? Habis movie dah kita Google ni sekarang ni. So apa yang kita boleh bagi kepada masyarakat? Kita kongsilah ilmu-ilmu ni. Ilmu free. Betul. So inilah jadi inisiatif minggu kita bagi kat orang. Itu dia. Betul. So lagi satu, kita belajar benda baru. Kita tak pernah buat benda ni. Kita tak pernah dan tak perfect, tak bagus pun kita buat. Tapi tak semua benda kita kena bermula dengan perfect kan. Betul. So as long dah tahu basic pun alhamdulillah dah. Betul. Sebab semua orang bermula daripada bawah juga. Betul, semua Cik baru Afi. belajar lagi macam mana nak guna Zoom, Meet, semua ni. Betul Cik Afi, betul. Saya setuju Cik Afi. Sebab tu ini antara sebab saya buat benda ni. Bukan saya saja. Sebenarnya nak ada sebab lah. Okay. Betul. Orang lain. Nak buat sesuatu tak perlu tunggu kesempurnaan. Sebab kesempurnaan bukan kita. Bukan kita yang cipta kesempurnaan. Kesempurnaan tu daripada yang atas. Okay. Saya suka So, kalau kita nak bermula tu. Kita nak bermula tu cukup sekadar ilmu basic saja. Sebenarnya saya nak kongsi pada new agent. Sebenarnya yang kebanyakannya nak tunggu perfect. Nak tunggu perfect dulu baru nak start. Nak kena ada duit, nak kena ada rental, nak kena ada segala benda untuk bermula. Sedangkan dia dah boleh bermula dah pun dengan apa yang dah ada. Mulut ada, dah boleh cakap. Kita sembang je. Okay Cik Hafiz. Sekarang pun dah jam pukul 9. Dah banyak ni, ribuan viewer ni. Ribuan viewer sedang macam mana nak tengok? Dekat Facebook. Terus pergi ke Facebook. Terus pergi ke Facebook. Okey. Saya pun first time ni tahu benda Zoom meeting ni boleh di-pair dengan Facebook. Kita belajar. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Itu yang penting. Kalau kita tak buat tak tahu. Betul? Betul. Okey, Cik Hafiz. So jam pun dah tunjuk pukul 9. InsyaAllah lah kita dah boleh bermula dah. Okey. Sebelum tu saya kenalkan dululah sedikit pasal Cik Hafiz ni. Mungkin ramai yang dekat luar sana tak kenal. Siapa Cik Hafiz ni sebenarnya? Alright. Saya kenalkan kepada semua audiens lah. Ramai audiens kita tengah tengok ni. Wah. Ada berapa tu? Ramai. Okey. Cik Muhammad Afiq Azmi. Yang daripada diberi ni pernah bekerja sebagai seorang banker 4 tahun, 2012 hingga 2016. Ya, betul. Belum menceburkan diri untuk menjadi sepenuh masa, full time, konsultan Principal Asset Management Berhad. Ya, betul saya. Yang sekarang bernaung bawah CWA, betul ke? Ya, betul. Okey, yes. Alhamdulillah. So tak salah lagi lah speaker jemputan kita ni yang kita nak bertanya berkenaan keuangan, pelaburan dan sebagainya lah yang berkaitan. Okey, Cik Hafiz. Ya. Sihat Okey. Ya, baca bagi saya masa sekejap sebab saya nak tengok link ni dekat Facebook sekejap. Silakan nak share. Mungkin nanti akan ada nak tengok tu. Share, tag, like. Silakan. Alright. Mana nak tengok? Okay. Cik Hafiz buka Facebook. InsyaAllah ada sebab saya dah tag tadi. Okay, alright. Okay, tak apa. Boleh teruskan je. Dah dapat? Belum nampak ni, dah loading sikit sebab internet slow kot. Okay. Hari duk live je kan. Internet habis. Internet habis Dah boleh tanya soalan ke? Tak sabar-sabar. Kita punya audio ni daripada jauh ni, Jasin ni. Jasin hadir. Wah, sabar. Soalan apa? Jangan tanya lagi. Kita sekarang tengah berjuang dengan internet kita sekarang. Sebab sekarang ni giat kan, kita tengah mencuri line-line live kan sekarang. Maklumlah isu Gaza lah, isu virus lah, apalah, banyak sangat live sekarang ni. Banyak sangat. So kita What's on the news today? Kita pun in trend lah katanya. Kita pun live juga. Walaupun bukan ratusan ribu viewer, kita boleh tak apa. Kita share idea, share ilmu, benda lagi better kita lah. Kongsi kepada semua. Okey. Okey, Cik Hafiz, dengan sebenarnya ada satu soalan popular lah sekarang ni. Sebenarnya soalan ni popular 2 minggu lepas rasanya. Okey. 2 minggu lepas saya rasa. Berkenaan moratorium lah. Moratorium. Moratorium. Okey.
ramai sangat. Iyalah sekarang ni ramai sifu-sifu ni. Ramai sifu-sifu. Malaysia ni ramai dengan sifu. Okay? Ramai dengan sifu Malaysia ni. So macam-macam pandangan. Sebab moratorium ni lebih kepada pandangan sebenarnya kali ni. Betul. Lebih pada pandangan lah. Sebab calculation dia mostly bank-bank selari semua. Yang setahu saya mungkin ada 1-2 bank yang mungkin lain sikit. Tapi yang kebanyakannya sama. So dia lebih kepada pandangan pendapat lah orang kata. Okay, setiap view orang tak sama. Tambah-tambah pada yang orang pakar macam Cik Hafiz yang betul-betul dalam bidang ni. Okay, apa pandangan Cik Hafiz lah berkenaan moratorium ni? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Zarul. Cik Zarul ni saya dah kenal lama dah. Dia memang fighter dalam bidang yang sama yang saya ceburi dari dulu lah. Cuma dia low profile. Dia macam penyanyi black sikit. Kalau korang kenal black, korang kenal dia. Okay. First of all, saya nak kenalkan diri. Saya Hafiz Azmi. Secara ringkas je. Macam Cik Zarul dah explain tadi tu. Saya dah bekerja dengan bank hampir 4 tahun. Daripada 2012, 13, 14 sampai 16. So sedikit ilmu yang saya simpan, saya collect daripada pengalaman bekerja di sebuah bank yang agak besar dekat Malaysia ni yang bakal saya gunakan balik tu, saya kongsi dengan orang. So berkaitan moratorium ni. So kita dah start terkejut dengan term yang kita panggil moratorium. Start daripada PKP tahun lepas 2020 bulan 3 kalau semua ingat. Betul je Zarul? Betul. Okay, bulan 3. So tiba-tiba bank bagi tahu pasal moratorium. Apa moratorium ni? Sebenarnya sebelum benda tu di-launch ataupun dikeluarkan idea tu daripada kita punya government, daripada pihak bank sendiri, saya ada buat baca sikit lah. Saya ada baca sikit dan moratorium ni adalah tindakan yang pernah digunakan oleh negara-negara lain kalau berlaku benda-benda yang berkaitan macam pandemik ni lah. Walaupun pandemik ni agak baru pada kita, tapi idea bantuan kewangan ni ataupun kita panggil dia financial aid ataupun financial support yang diberikan oleh financial institution ni adalah satu bentuk cara untuk kontrol dan bantu rakyat yang ada dalam sebuah negara yang mengalami sesuatu masalah seperti pandemik COVID-19 ni. Okay, moratorium ni definisi simple dia ialah penangguhan. Okay, benda tu orang kena faham dulu. Penangguhan. Okay, selepas penangguhan tu baru kita nampak, baru kita faham. Okay, ini adalah penangguhan bayaran installment. Okay, itu definisi yang pertama. Kedua, kita akan dapat satu lagi info di mana sharing-sharing daripada Kementerian Kewangan sendiri, daripada bank tu sendiri, dia ada tulis subtitle yang kecil tu yang mengatakan tiada charge tambahan dikenakan. Okay, Cik Zarul ada nampak juga term tu kan? Betul. Tulis tiada charge tambahan dikenakan. Okay, disebabkan benda ni benda baru, kebanyakannya orang faham tiada charge tambahan tu dikenakan bermaksud apa yang kita tangguh. Sebagai contoh, saya ambil lah installment rumah kita berharga 200,000, setiap bulan 1,000 contoh 1,000. So tangguhan tu diberi selama 6 bulan. Okay, maksudnya 6 bulan 1,000 darab 6, 6,000 dan tangguhan tu nanti in future pada hujung pembayaran balik tu kita hanya top up balik berapa yang ditangguh. Okay, itu fahaman asas yang orang faham dan kita faham pun benda tu adalah benda baru pada semua orang, jadi fahaman dia agak keliru lagi. Term-term yang diberikan pun masih keliru pada semua orang, jadi orang tak nampak. Jadi apa yang saya gunakan, apa idea yang saya share, pendekatan yang saya share berkaitan penangguhan ni ialah penangguhan tu diberikan dalam tempoh pinjaman. Contohlah bermula daripada bulan yang disebut, contoh hari dulu pada 2020 bulan 3. Kita start dapat moratorium bulan 4, betul? Betul. Okey, daripada bulan 4, 6 bulan ke depan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, apa yang orang faham ialah tiada charge tambahan. Okey, sebenarnya apa yang dia cuba sampaikan tu ialah charge tetap dikenakan daripada apa tangguhan yang telah diberikan. Tetapi, kita kena faham dulu maksud compound. Okey, kita back to basic. Contohlah,
kita ada simpanan. Okey, kebanyakan simpanan dekat Malaysia ni termasuklah tabung haji, ASB, ada compounding effect. So maksud compound tu ialah keuntungan yang kita buat daripada keuntungan yang sedia kita pernah dapat. Okey, contohlah sebagai contoh ilustrasi yang simple. Contohlah kita simpan RM1. Kita dapat dividen pula 10% pada tahun pertama. Okey, anggaplah pulangan ni diberi annually, setiap tahun sekali. Jadi dengan simpanan RM1,000 tadi tu, RM1,000 kan? RM1,000, 10% dalam setahun kita akan dapat RM100. Okey, semua masih clear Okey. Pada tahun kedua, total simpanan yang kita sedia ada adalah RM1,100. Okey, dengan mengambil pulangan tahun kedua pun sama macam tahun pertama diberi, iaitu 10%. So kita akan dapat pulangan bukan daripada RM1,000 sahaja, tapi kita akan dapat pulangan daripada RM1,000 dan RM100 kita dah dapat sebelum ini pada tahun pertama yang sebelum tu. Jadi maksudnya tahun pertama kita akan dapat RM1,100, maksudnya tambahan RM100. Tahun kedua kita akan dapat 10% daripada RM1,100 bermaksud RM1,100 plus. Dan tahun seterusnya. Selama mana kita tak keluarkan duit tadi tu. Itu adalah maksud compound. Itu adalah compound dividend ataupun kita panggil compound return yang kita dapat hasil daripada simpanan. Okey, dalam statement-statement diberikan oleh bank, Kementerian Kewangan berkenaan kita punya moratorium ni pula, ada isu compound juga yang orang tak faham. Sebenarnya apa yang dia cuba sampaikan ialah tiada charge terkumpul, tiada charge tambahan, itu bermaksud tiada kiraan keuntungan tercompound. Contohlah kita hutang RM1,000. So contoh kita punya pinjaman rumah tu dikenakan 5% per annum. Jadi contohlah daripada RM1,000 tu installment sebulan tu, kira-kira average sebulan tu tambahan dia adalah RM50. Jadi bulan kedua tu kita takkan di-charge based on RM1,050. Kita hanya akan di-charge based on installment yang asas tu sahaja. Kalau kita di-charge based on RM1,000, bulan kedua RM1,050, bulan ketiga RM1,100 sebagai contoh, itu maksudnya kita dikenakan charge terkumpul dan compound. Jadi apa yang cuba bank bagi tahu ialah dia tak kenakan apa-apa charge terkumpul daripada nilai tangguhan yang telah kita tangguh tadi tu. So far clear tak? Clear. Jelas. Jelas Jelas. Ya, betul. Okey, kalau Cik Zarul nampak ada soalan yang keluar tu, insyaAllah. Cik Zarul save dulu. Kejap lagi dekat hujung nanti kita keluarkan balik soalan tu. Boleh jawab. Boleh. Okey. Lepas tu dalam pinjaman pula kita ada dua jenis pinjaman. Satu kita panggil dia floating. Satu lagi kita panggil dia fixed interest. Okey, untuk nak memudahkan orang ramai faham, kita nak pakai jargon sangat. Sebab kalau pakai jargon ni orang akan rasa keliru lah. Apa ni, lain dah lah tak faham. Lagi jadi tak faham. Jadi apa yang kita perlu tahu berdasarkan dua jenis pinjaman ni ialah fixed interest dengan floating interest ni bermaksud floating ni adalah pinjaman yang ada BR plus something. Ataupun senang nak faham, pinjaman yang tempoh dia panjang. Seperti rumah. Apa lagi pinjaman yang panjang? ASBF. ASB. So pinjaman-pinjaman yang panjang ni kebanyakan je menggunakan sistem dan konsep charge yang dikenakan atas pinjaman tu based on floating. Maksudnya berdasarkan BR yang bergerak naik turun tu. Jadi itu adalah floating rate. Satu lagi ialah fixed rate. Fixed rate dia adalah pinjaman-pinjaman yang dikenakan based on nilai pinjaman asal tu. Dia akan terus kira, contohlah pinjam RM10,000, charge dikenakan 5% per annum. Senang je nak kira dia. RM10,000 darab 5% dapat seketul amount. Darab terus berapa tempoh pinjaman dia. Biasa pinjaman-pinjaman fix ni dia tempoh-tempoh yang pendek je. Macam kereta, personal loan, pinjaman-pinjaman yang bawah 10 tahun. So untuk pemahaman dua jenis moratorium dekat dua jenis facility ni
pun berbeza-beza. Pada awal aplikasi moratorium ni, mulanya dia tak letakkan charge berganda pada pinjaman fix. Dan memang saya faham pada pertama kali dia orang cakap tu, memang dia tak kenakan apa-apa interest pun di atas penangguhan tu. Bermaksud kalau tangguh 6,000, 6,000 je lah bayar balik. Tangguh 6 bulan, bayar 6 bulan balik je. Contohlah pinjaman kereta dia 5 tahun. So tangguh 6 bulan ni, just tambah 5 tahun 6 bulan ke hadapan sahaja pada mulanya. Lepas tu, bila dah ditimbal balik, dia kenakan charge juga. Jadi, benda ni kalau orang ramai yang nak faham, cuba rasa benda ni macam membebankan. Sebenarnya, apa yang saya cuba sampaikan ni adalah dari sudut pandangan bank lah. Bukan saya tak backup mana-mana pun sebab saya dah tak bekerja dengan bank pun. Okay, sebenarnya apa yang dikenakan tu hanyalah, okay, saya bagi analogi macam ni lah. Contohlah sepatutnya kita bayar, kita hutang dengan orang tu, kita janji dengan dia kita bayar dalam masa setahun. Okey, selepas nak sampai habis bayar tu, tiba-tiba kita cakap boleh tak nak tangguh. Dan pemberi pinjam kita tu pun agree, boleh kita bagi awak tangguhan sekejap, berapa lama yang awak cakap tu, contohlah 6 bulan, tapi dekat hujung pembayaran tu nanti, contohlah selepas 2 tahun baru kita bayar, saya nak letakkan sedikit charge. Okay, peminjam pun bertanya. Peminjam pun tanya, kenapa awak nak charge saya extra pula sebabkan penangguhan ni? Okay, apa peminjam tadi saya bagi contoh adalah saya lah. Saya bagi pinjam. Okay, apa yang saya boleh sampaikan ialah kenapa saya ambil charge extra ialah sesimpel-simpel yang saya boleh explain ialah sebab inflasi. Okay, contohlah contoh duit hari ni dengan RM1 kita boleh beli nasi lemak. Contohlah nasi lemak telur separuh. Okay, selepas 2 tahun, inflasi dah makan value duit kita RM1 tadi tu. So dengan RM1 yang sama, kita tak mampu dapatkan nasi lemak yang sama. Sebab nasi lemak yang sama dah bernilai RM1.50. Sebab kenaikan harga-harga barang. Disebabkan kenaikan harga barang tu je lah berlaku inflasi. Value RM RM1 tadi tu bertukar. Daripada RM1 jadi RM1.50. Jadi apa yang bank cuba sampaikan ialah kita nak ambil balik value yang dah terhilang di atas penangguhan tu. Contohlah kalau kita buat pinjaman rumah kan. Bayangkan pinjaman rumah kita baru approve tahun lepas. Lepas tu installment dia pun sebulan tinggi 2,000 contohnya kan. So 2,000 kalau 6 bulan dah menjadi 12,000. Jadi 12,000 pinjaman rumah biasanya berapa tahun? 35 tahun, 40 tahun. Lagi-lagi yang muda kita berpeluang ambil pinjaman yang lagi panjang dan lagi murah lah kita dapat dengan value yang lagi besar. Jadi disebabkan 12,000 tu kita tertangguh pada tahun pertama yang kita pinjam tu dan akan dibayar balik pada tahun ke-40 sana. Kalau kita kira kalkulator keuntungan 4% kalau kita darab dengan 39 tahun, maksudnya kita hilang value 4% dalam masa 39 tahun, nilai dia tu dah melebihi daripada berapa yang kita tangguh tadi tu, 12,000 tadi tu. Jadi saya dah biasa kira dah benda ni. Jadi dengan 12,000 tadi tu, bila kita tangguh 39 tahun, 40 tahun dan akan dibayar balik pada tahun ke-40 nanti, nilai dia dah jadi double. Jadi untuk kita faham kenapa kita tangguh 6 bulan, buatnya kita kena bayar pada hujung nanti dekat setahun lebih, dekat 2 tahun adalah disebabkan value appreciation yang berlaku pada RM ataupun currency kita ataupun kenaikan inflasi. So sebenarnya benda tu bank kira based on rate yang dikenakan setiap facility yang kita ambil tu lah. Kalau macam rumah dia akan kira based on rumah lah. Dulu rumah 5 sebelum pandemik ni. Sekarang ni bila BR dah turun sekarang dah jadi bawah 2, 1 point something je. So sebenarnya waktu sekarang ni adalah waktu yang bagus juga untuk ambil peluang, ambil financing yang besar sebab kita punya installment slightly less daripada zaman ekonomi kita stable. Sebab itulah kita cakap ambil peluang waktu-waktu macam ni. Cuma tak semua orang berpeluang. So kita fahamlah benda tu. Sebab tak semua orang ready untuk berlaku benda-benda macam sekarang ni kan. Betul. Dah 2 tahun dah 2 kali raya dah. Baru-baru ni raya haji.
Saya haji, oh perasan. Nasib baik sempat transfer untuk ni. Okay, sembelih. Sebab kita tak rasa Okay. kan. So, okay. Saya rasa, saya harap dah clear sikit lah pasal moratorium ni. Tapi nanti dekat hujung nanti kita akan jawab lagi persoalan-persoalan yang orang bakal tanya. Bagus. Okay. Panjang lebar berkenaan moratorium. Moratorium je tu. Betul. Bukan benda satu ayat, satu perkataannya. Moratorium. Tapi Macam-macam dia keluar. punya tu, Monoton lah, apalah. Okey, Okay, Cik Hafiz. dan Okey, sekejap, lagi teruskan. sikit je untuk moratorium tu. Okey. Okey, ya. Kalau pendapat saya berkenaan siapa patut ambil, siapa tak patut ambil, benda tu adalah optional sebenarnya. Pada saya, for those yang tak ada terjejas pendapatan dia dan rasa nak sambung je bayar installment tu, sambung je. Tapi kalau minta jawapan sebagai seorang advisor, saya akan bagi pendapat untuk ambil sahaja moratorium tu. Satu. Sebab kalau kita, ni saya cerita untuk pinjaman yang panjang lah. Yang 40 tahun, 35 tahun. Satu, moratorium ni kita kena ingat, mungkin pandemik ni sekali ni je berlaku dalam kita punya lifespan dalam umur kita. Tak pernah kita pernah terfikir tak akan dapat pinjaman punya penangguhan? Tak pernah. Tak pernah siapa pun terfikir akan dapat. Sebab 6 bulan tu pun cukup memberi bantuan kepada semua orang. Jadi, kalau tanya saya cakap ambil je moratorium ni, dan penjimatan tadi tu kita boleh kembangkan dekat tempat lain. For those orang yang tak terjejas pendapatannya. Tapi for those orang yang terjejas pendapatannya, memang kita akan sarankan ambil je. Jangan terlampau fikir dalam sangat pasal total rate yang kita kena bayar balik tu nanti, sebab benda tu hanyalah benda yang kat future. So sekarang ni survival is more important daripada apa yang kita kena fikir 40-35 tahun ke hadapan. Tepat. So mungkin in future kita boleh refinance. So banyak lagi term-term dan idea dalam financial ni yang kita boleh applykan nanti untuk entry dan exit punya strategi. Dan benda tu adalah option, jangan terlampau pening. Kalau rasa okey dah ambil. Kalau rasa nak bayar. Tapi pada saya benda ni adalah peluang keemasan yang kalau dah faham tu, rasa jangan ragu-ragu, ambil je. Okey, baik. So daripada moratorium tu, Encik Hafiz terus bagi idea, bagi pendapat sendiri, betul lah? Betul. Bagi pendapat perlu ambil ke tak ambil, dah ambil nak ke mana duit tu? Nak ke mana? Nak ke Shopee ke, nak ke Lazada ke? Tu banyak platform ada. Banyak platform kita ada. Shopee, Lazada pun investment juga. Betul. Investment yang macam mana kita tak tahu. Okey. Cik Hafiz. Okey, sambil kita tunggu soalan kawan-kawan semua ni kan. Okey, ramai kawan-kawan kita dah share ke wall masing-masing untuk bagi awareness yang kita bagi penerangan. Cik Hafiz pun boleh share dekat wall Cik Hafiz sendiri. Saya pun ada tag Cik Hafiz tu. Okey. Cik Hafiz, tadi pasal moratorium dan Cik Hafiz pun dah bagi pendapat. Okey, berdasarkan apa yang Cik Hafiz dah bagi pandangan tadi, idea. Okey, sebagai seorang Hafiz Azmi lah, maksudnya financial consultant. Okey, honestly, sejujurnya, kalau katakan kalau macam Cik Hafiz di tempat saya. Okey. Yang mana yang sesuai? Yang mana yang sesuai? Orang kata takkan kita nak letak satu duit ni satu bakul je kan? Betul. So ada platform-platform, mungkin kami ni, orang-orang yang macam saya ni mungkin tak tahu, kat sini boleh letak duit, sini boleh letak duit untuk kembangkan, sini letak duit boleh kembangkan. Boleh Cik Azmi, Cik Hafiz kongsikan sikit idea-idea yang dekat kami ni yang orang kata buta kewangan sikit. Silakan Cik Azmi. Saya pun tak adalah banyak sangat idea. Cuma saya suka kongsikan konsep. Okey. Seperti yang dah tahu, yang saya ni memang bekerja dalam bidang perbankan. Lepas perbankan saya pindah kepada asset management punya business, which is investment dalam unit amanah. Okey. Kalau tanya saya tentang pelaburan, saya hanya tahu 3 sahaja. 3 je. Sebab orang kata jangan terlampau banyak sangat benda kita tahu, sebab nanti kita tak boleh pergi deep. Jadi saya belajar 3 ni sampai level yang saya rasa okey lah, supaya saya dapat knowledge yang inklusif untuk kita buat entry kat mana dan exit kat mana. Sama macam bidang Cik Zarul juga. Cik Zarul kan
dalam property punya bidang. Jadi benda-benda ni pun kita boleh masukkan sekali. Okey, 3 benda saya cakap, saya bukan kata pakar lah, bukan kata sifu, yang saya rasa saya faham tapi masih jauh lagi lah. Okey, adalah pertama, masa dekat bank dulu saya memang advise orang tentang ESB. Okey, kedua, unit amanah sebab bidang baru saya ni dan saya dah faham dalam level yang okey lah untuk saya explain ke orang. Ketiganya ialah property. Okey, saya cerita yang pertama dulu pasal ESB. Okey, sebelum ni kalau yang tengok kita punya live ni mungkin tak pernah berkawan dengan saya, insya-Allah boleh add friend, saya akan willingly akan approve semua orang. Bolehlah tengok saya punya share daripada kat wall saya. Saya banyak berkongsi tentang ASB ni dan macam mana idea saya pakai bahasa kasar sikit, manipulate apa fasiliti yang bank boleh bagi. Okey, saya nak cerita pasal ASB. ASB ni kalau kita faham memang pelaburan yang diberikan kepada kita as Bumiputera dan banyak yang agak jealous lah dengan platform yang ada ni. Jadi bila orang nampak platform tu adalah satu platform yang bagus, kita kena manfaatkan. Okey, kita faham kalau kita cakap pasal ASB, Amanah Saham Bumiputera ni, kita realise benda ni memang dah digunakan oleh mak ayah kita daripada dulu pun sebagai satu simpanan. So ASB ni adalah satu platform tabungan yang dicipta oleh siapa rasa-rasa? Okey, Perdana Menteri kita 2 sebelum ni. Tun Razak. Najib Razak. Siapa bapa Tun Najib Razak? Tun Razak. Tun Razak. Okey. Platform ni adalah dicipta oleh Tun Razak untuk Bumiputera. Pada zaman tu, kita tahu pembahagian bangsa kita ada beberapa sektor, betul? Okey, orang Cina ada dekat bandar berniaga, orang India ada dekat estate menguruskan ladang-ladang. Macam kita pula orang Melayu berniaga. Orang Melayu berniaga di kampung, menguruskan tanah. Okey, pada masa tu banyaklah yang bersuara kata kita tak dapat nak compete dengan bangsa ni. Sebenarnya benda ni tak adalah nak cakap kita nak compete, tapi kita sebagai tuan tanah ni, Tun Razak nak bagi satu anugerah. Jadi ASB ni diwujudkan untuk orang Melayu kembangkan lagi equity dia. ASB adalah satu platform di mana kita simpan RM1, kita punya nilai RM1 simpanan yang kita masukkan tu takkan hilang, atau senang kita cakap capital guarantee. Maksudnya apa yang kita masuk takkan hilang. Dia tak floating macam saham, tak floating macam lain-lain lah pelaburan yang ada naik turun, Ada yang risiko memakan kita, ada risiko dia tinggi kan. Jadi banyak mak ayah kita dulu gunakan ASB ni sebagai simpanan untuk kita belajar, simpanan untuk kita mulakan hidup baru, berkahwin ke. So dekat situ kita nampak dah memang benda ni dah digunakan lama dah dengan pulangan yang tinggi dulu. Jadi tahun demi tahun semakin berkembang simpanan ataupun pelaburan aset yang dah dilaburkan dalam ASB, makin lama kita nampak dia punya pulangan makin kecil. Sebenarnya itu bukan melambangkan makin kecil pulangan tu, makin teruk management pelaburan itu sendiri, bukan. Sebenarnya konsep dia ialah semakin besar sebuah dana, semakin besar kos untuk nak menguruskan dia dan semakin besar pula risiko dia untuk memberi pulangan balik kepada pelabur. Okey. Kalau kita tengok dia punya sejarah dividen dia, memang dulu-dulu kita akan nampak dia besar dalam 14%, 10%. Jadi kita akan rasa lebih kalau buat dulu lagi better, sekarang tak. Okey, sebenarnya tidak. Kita kena tahu macam mana nak cari ruang nak dapat keuntungan daripada ASB ni. Dalam berapa tahun ASB financing diwujudkan pada tahun 2002 tak silap kan. Masa tu ASB financing dah meluas, dah banyak dah bank-bank start promote. ASB financing ni ialah pelaburan yang menggunakan pinjaman daripada third party. Okey, maksudnya saya nak melabur ASB. Cik Zarul ada duit berlebih. Cik Zarul pinjam 20,000, saya nak melabur dalam ASB. Dan setiap bulan saya buat bayaran balik kepada Cik Zarul berdasarkan nilai saya pinjam tu, tapi setiap bulan saya dapat dividen
based on duit yang saya dapat daripada Cik Zarul yang saya letak dekat ASB. So itu konsep asas ASB melalui pinjaman. Jadi ASB ni bila kita tengok dividen makin sikit, interest rate makin tinggi. Sebenarnya untuk nak bagi orang faham pergerakan dividen dan interest ni ialah semakin tinggi pulangan ataupun dividen, semakin tinggi interest. Siapa faham kenapa konsep ni jadi? Okey, sini Semakin excel sesebuah ekonomi, semakin besar kos yang kita kena bayar untuk dapatkan pulangan tu sebenarnya. Jadi dalam ASB ni jangan terlampau fikir sangat berapa dividen dapat. Apa yang kita perlu tahu ialah berapa kadar pulangan yang kita dapat daripada ASB pertama, dan kedua pula berapa kadar yang kita kena bayar kepada peminjam kita. Baru kita dapat dia punya net profit. Okey, contohlah kalau kita buat pinjaman ASB yang rate dia 5% dan pada zaman tu dividen yang diberi adalah 7.2, 7%. Kiraan dia senang je. Berapa yang kita dapat tolak berapa kita kena bayar, baki tu adalah net profit kita. So kalau dividen 7, interest ataupun profit charge adalah 5%, maksudnya kita net profit 2% daripada berapa nilai yang kita pinjam tadi. Maksudnya masih untung lah. Tapi Cik Hafiz, apa yang berlaku sekarang ni? Sekarang dividen dah tinggal 5. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Okey, sebenarnya bila dividen dah jadi 5 tu, itu melambangkan kita punya ekonomi jatuh. Setiap 10 tahun, setiap satu dekad, memang akan berlaku satu economic cycle yang menjatuhkan ekonomi. Sebenarnya benda ni kalau kita nak cerita detail kenapa ekonomi recession ni berlaku, benda tu sebenarnya benda yang dah dirancang pun. Nanti kalau fikir cerita detail kan nanti dia jadi macam cerita-cerita Freemason pula. Kelain pula. Tak nak ada kelain. So sebenarnya anggaplah benda ni, pergerakan ekonomi ni adalah benda-benda yang dirancang oleh negara-negara ekonomi yang besar, dan setiap kejatuhan ekonomi ni ada reason. Contohlah 1997, lepas tu 2008, subprime crisis, lepas tu yang baru-baru ni 2018. Kalau kita tengok 2018, macam tak ada apa-apa je, macam okey je, rupanya COVID ni nak sampai dalam masa 2 tahun tu. Sebenarnya kalau tanya pendapat saya lah, saya share sikit lah kenapa COVID ni berlaku. Sebenarnya dia sebenarnya satu macam konspirasi lah. Tapi kedua, business wise kita fikir kedua, dia nak ketengahkan industri-industri yang baru ni supaya terus boom zaman ni. Antaranya ialah logistik. Kedua, internet marketing. Ketiga, bisnes-bisnes yang melibatkan payment online tu. Kita panggil apa? FPX semua tu. Payment gateway. Payment gateway. So bila berlaku benda ni, semua orang dia memang dah expect dah kita akan duduk rumah. Jadi kebanyakan bisnes-bisnes yang selama ni slow, contohlah macam kita tengok apa nama benda ni? Glove, Top Glove. Sebelum ni kan Top Glove hanya supply dekat pharmaceutical, dekat hospital. Jadi dia punya demand tu stagnan je. So bila berlaku benda ni, share Top Glove naik melambung. Mungkin dia ada reason ke sektor-sektor yang dia aim untuk kembangkan benda ni. Cuma dekat Malaysia ni mungkinlah kita pun, semua orang first time kena COVID ni. Jadi langkah-langkah nak membetulkan balik pandemik ni ambil masa lah. Kadang-kadang orang marah kan terlampau tengok kenapa negara sana boleh, sini boleh, sana boleh. Semua tu bergantung kepada kekuatan ekonomi lah. Macam kita punya medical supply lah. Sekarang kita kan agak terhad dah kan. Ada kawan yang anak dia kena COVID sekarang pun nak pergi hospital pun dah kena pilih-pilih. Hospital pun tak simply ambil orang. Jadi benda tu membuatkan kita realise lah apa yang kurang, apa yang sedia ada dekat sesebuah negara tu. Okay. Tadi kat mana tadi saya? Macam dah sesat je. Macam mana dividen tu, macam mana ekonomi tu? Okay. Macam mana nak tahu untung ke tak? Okay, sekarang bila ekonomi jatuh, dividen memang akan automatik jatuh. Sebab pertama, ASB memang invest 90% dekat equity yang ada dalam Malaysia saja. So sekarang ni kita nampak banyak industri yang dah lumpuh. Macam apa kalau terbang-terbang penerbangan tu? Tu kita panggil apa? Aviation dah sakit. Hotel, tourism dah sakit. So bila industri-industri ni sakit, terjejas, ASB ada
melabur dekat bidang sektor-sektor ni juga. Jadi bila sektor ni jatuh, merusut, merodom, dia akan automatically effect pelaburan yang ASB letak dekat sektor-sektor ni. Jadi bila dia turun, memang automatic dividen akan turun. Jadi kalau dividen turun, kadar pulangan dekat bank kadar interest yang bank charge automatic kena turun. Sebab apa? Sebab bank faham orang hanya akan ambil facility kalau facility tu menguntungkan dia. Maksudnya dividen akan dapat more than apa yang dia kena bayar bank. Okay, contohlah kalau Cik Zarul, kita cuba bayangkan yang contohlah Cik Zarul ni tak tahu apa pun pasal ESB financing ni. Okay, tiba-tiba nak pergi bank, tengok rate pinjaman ASB. Okay, cik, berapa rate pinjaman ASB ni? Okay, rate pinjaman ASB sekarang adalah 5%. So, dalam masa yang sama, Cik Zarul terdetik, sekarang dividen ke 5%? Macam mana saya nak buat untung daripada pinjaman 5% dan rate pun 5%, dividen pun 5%. Walaupun orang tak faham sangat detail benda tu, tapi bila dia kaitkan dua elemen ni, terus kita akan nampak tak untung. Dan ya, betul tak untung. So bank nak tak nak, dia tak boleh ketengahkan keuntungan maksimum dia. Dia kena ambil je berapa yang boleh ambil as long benda tu menguntungkan pelabur. Sebab ASB ni pun dia bergantung harap dengan perbankan juga. Sebab tak semua orang Melayu kita ni, tak semua Bumiputera ni ada equity yang besar untuk melabur. Jadi sedikit sebanyak apa fasiliti yang bank beri untuk ASB ni adalah bantuan untuk kita Bumiputera kembangkan lagi aset yang kita boleh ada melalui pinjaman daripada pihak ketiga. Sebab kalau orang tanya, lebih baik daripada duit yang kita bayar kat financing tu, lebih baik kita simpan sendiri. Okey, untuk jawapan benda tu pun sebenarnya konkret juga. Sebab kalau kita simpan setiap bulan based on berapa yang kita ada, kita akan dapat dividen based on berapa nilai yang kita simpan sahaja setiap bulan. Dan ESB ni pula, dia punya pulangan adalah berdasarkan purata baki terendah bulanan untuk setahun. Jadi lagi sikit kita simpan setiap bulan, lagi sikit lagi kita dapat. Berbeza kalau kita buat financing. Financing ni dia akan kira based on berapa yang kita pinjam. Bukan berapa yang kita bayar setiap bulan. Sebab berapa yang kita bayar tu adalah antara kita dan pemberi pinjaman tadi tu, bank. So dividen kita kalau ikut baki purata terendah bulanan melalui financing, contohlah kita buat 100,000 kan. Setiap bulan tu dia akan kira based on 1/12 darab dividen darab 100,000. Walaupun kita tertunggak dengan bank sebulan. Itu masalah kita dengan bank lah. Tapi dividen tadi tu tetap akan diberi kepada penyimpan tu. Jadi untuk saya kaitkan ESB ni pula dengan moratorium tadi tu, okay, sebagai contoh contohlah kita ni, saya ni bekerja dan masih dapat gaji yang sama, cuma kurang kat OT je lah kot, contoh so saya assume benda tu pendapatan tak terjejas lah, kurang terjejas, tak terjejas lah. Jadi dengan pengambilan moratorium tadi tu, contohlah rumah kita tadi tu, kita save 2,000 sebulan, 6 bulan 12,000. Logik tak saya gunakan penjimatan tadi tu untuk saya bayar ASB ni tadi? Jadi apa yang saya boleh sampaikan ialah dengan kemampuan yang sama, instead of kita beli satu gula-gula, kita boleh beli 2 gula-gula hanya dengan bayar satu je. Dengan pulangan, okay, apa yang kita boleh buat keuntungan ni? Okay, ASB ni kita faham, kita dengan rate yang murah sekarang, kebanyakan peminjam-peminjam yang masih muda, yang berumur 35 tahun ke bawah, masih boleh buat 35 tahun, 30 tahun. Jadi dengan installment 30 tahun tadi tu, kita boleh dapat pinjaman yang besar, jadi dividen 5% daripada contohlah 100,000. Kita boleh dapat 5,000, installment tak sampai RM400, RM300.5 je. Jadi kita boleh kembangkan duit tadi tu, contohlah buat ASB financing dekat diri sendiri, dekat wife. Jadi dengan dividen kita dapat tadi tu, selepas moratorium nanti, mungkin kita boleh gunakan dividen kita dapat tadi tu untuk bayar rumah tu pula. So maksudnya kita ada 2 bullet. One stone towards kills two birds. Betul. Betul. Orang putih lari sikit. Okay, so faham. Itulah apa yang saya boleh sampaikan untuk ASB ni dan moratorium. Macam mana kita nak kaitkan?
untuk dapat keuntungan. Faham. Kita gunakan apa orang kata apa, macam katalah manipulasi. Manipulasi. Bank tak suka perkataan Manipulasi, tu. bank tak suka. Ha. Tapi tak apa. Kita jangan bagi bank dengar lah live ni. Okey, sebab tu kita ada satu soalan. Wah, Okey. rasa ni dia ni pelabur lah saya rasa Cik Omar Farouk ni. Okey. Salam tuan. Ya, Mana saya yang faham. lebih baik? Melabur ke semua bajet untuk pelaburan lump sum atau sedikit demi sedikit? Itu antara soalan dia. Melalui orang kata apa? ASB lah. Mungkin bukan ASB sebenarnya, tapi itu soalan dia. Maknanya dia kalau ada sejuta, dia letak sejuta ke ASB contoh. Adakah itu baik ke atau dia letak RM10, Sila jelaskan, Cik Hafiz. Okey. Terima kasih pada pemberi soalan. Okey, saya bagi jawapan. Jawapan tu pun mudah juga untuk kita faham. Okey, kalau kita ada seketul duit, contohlah, kita dapat pampasan daripada apa-apa kan. Apa nak buat? Adakah bagus kita guna untuk bayar sikit ataupun letak lump sum? Okey, first kita kena tahu platform tu punya pulangan based on apa. Okey, contohlah kita fikirkan on ASB je. Okey, untuk ASB, kalau contoh saya ada cash, saya akan invest menggunakan financing. Sebab kenapa? Kenapa saya nak gunakan semua duit yang saya ada untuk satu platform? Lebih baik saya gunakan duit pinjaman untuk melabur di platform tu dan gunakan duit yang saya ada tadi tu untuk serve installment selama mana kita plan lah. Okey, keduanya pula dengan cash yang ada, lebih baik kita letak dekat platform yang memang tak ada fasiliti pinjaman macam investment saham ke apa ke. Tapi kalau back to soalan tadi, mana lagi bagus, sikit-sikit ke atau lump sum? Jawapan dia memang lump sum lah. Sebab contoh kalau setahun kita dapat 10%, kalau kita simpan sikit-sikit, kita akan dapat based on purata yang sikit-sikit tu. Tapi kalau kita simpan seketul based on duit yang kita ada tu, lagi banyak kita dapat. Sebab pelaburan dan dividen ni adalah based on volume. Kalau kita masuk sikit-sikit tu, dia punya dividen pun akan dapat sikit-sikit. So jawapan yang spesifik dia adalah simpan seketul lagi better daripada simpan sikit-sikit. Harap terjawablah jawapan kepada soalan Cik Omar tadi. Alright. So dia ada sambung lagi soalan dia. Ada, sambung. Ada. Soalan dia kata boleh share tak apa kelebihan dan kekurangan antara investment melalui robo-advisor dan agent unit trust. Kita tak masuk lagi unit amanah ni tapi tak apa. Mungkin Cik Tuan Hafiz kita boleh sentuh bab unit trust pula lepas ni selepas ASB. Boleh. So sekarang nak jawab soalan tu dulu ke macam mana? Kita terus kalau kata Encik Hafiz dah bersedia sebab tadi kan Encik Hafiz antara nak 3 instrumen pelaburan yang Encik Hafiz master. Salah satu ESP Encik Hafiz dah kupas. So mungkin yang kedua unit trust yang Encik Hafiz nak sentuhkan tadi. Okeylah, kita cerita pasal unit trust dulu, lepas tu kita patah balik ke soalan abang tu tadi. Okey, boleh, silakan. Okay, alright. So platform yang kedua pula yang based on apa yang saya dah faham, apa yang saya dah belajar selama saya bekerja ialah unit amanah. So unit amanah ni pun banyak juga persoalan yang bermain-main dengan pelabur-pelabur yang masih belum familiar dengan term ni. Secara jujurnya masa saya start expose dengan pelaburan unit amanah ni sebelum saya masuk industri ni 2015 dulu, saya pun masih tanya-tanya, benda ni macam mana nak untung? Sebab macam ASB dulu saya belajar A sampai Z untuk saya faham detail dan saya boleh explain dengan bahasa yang mudah kepada orang yang nak bermula. Okay, unit trust ni pula adalah salah satu cabang pelaburan unit amanah sebenarnya. Okay, kalau kita dengar unit trust kan, unit trust. ASB adalah salah satu unit trust. Tapi apa kelebihan ASB ni ialah ASB adalah salah satu unit amanah yang tak berubah harga seunit dia. Maksudnya kita letak RM1, RM1 itulah akan remain sampai bila-bila. Tapi untuk unit amanah yang pure ni pula, dia adalah pelaburan yang dia ada pergerakan dekat harga unit. Maksudnya hari ni RM1 tak semestinya besok masih RM1. So kita panggil dia variable price. Kalau ASB tadi fixed price. Disebabkan variety of harga unit ni berlakulah satu bentuk pulangan yang
ekstra daripada ASB bagi. Okey, kalau ASB tadi kita RM1 sama dengan 1 unit, betul? Jadi apa lebihan yang kita mampu dapat daripada ASB adalah dividen semata-mata. Segala simpanan kita akan dapat dividen. Tapi untuk unit trust pula adalah pelaburan di mana hari ni kita masuk RM1 belum tentu esok RM1. Jadi disebabkan ada perubahan harga tu, dia dah jadi ada potensi kepada 2 keuntungan. Sebenarnya 3 lah. Okey. Keuntungan pertama ialah kita panggil dia capital gain. Capital gain ni sebagai benda yang mudah untuk saya sampaikan ialah contoh macam kita beli rumah lah. Kita beli rumah ni RM100,000, mungkin lagi 2 tahun dah RM110,000. Jadi perbezaan RM10,000 tu adalah capital gain. Jadi capital gain yang ada dalam unit amanah ialah contoh kita beli hari ni RM1, besok dah jadi RM1.10. Jadi kita dah untung 10 sen dekat setiap unit yang kita ada. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua pula sama macam ASB tadi, dia bagi dividen. Dividen ni adalah pulangan ataupun unit ekstra yang dianugerahkan kepada pelabur. Maksudnya kalau kita dah labur 10,000 lah contoh kan. Lepas tu dia declare dividen 7 sen per unit atau sama dengan 7%. Maksudnya kita akan dapat ekstra 7% daripada total unit yang kita ada. Kalau kita ada total 10,000 unit, 7% kita akan dapat 70 unit baru. Betul lah. Betul lah. So itulah kelebihan. Tapi bila kita belum nampak dan belum faham, menjadikan kita seorang yang agak risau sebab tak kenal maka tak cinta. Betul? Betul. Okay. So orang akan cuba relatekan dengan pelaburan saham pula. Okey, segala pelaburan ni dia sebenarnya tak ada salah dan betul, tak ada bagus dan tak bagus. Apa yang penting ialah kita faham macam mana pelaburan tu jana keuntungan. Okey, macam unit amanah ni, apa manfaat unit amanah ni dan kepada siapa yang dia sesuai untuk digunakan sebagai platform pelaburan? Okey. Contohlah, ada setengah orang cakap kepada saya, Cik Afiq daripada buat unit amanah ni lebih baik kita labur saham. Okay. Saya cakap, saya tak ada apa-apa pun bantahan terhadap statement tu. Sebab saya cakap, the more risk you take, lagi banyaklah return you akan dapat. High risk, high return, betul? Lepas tu pula, okay, apa yang unit amanah bantu kita untuk kurangkan risiko ialah segala pelaburan yang kita buat tadi tu, dia akan tukarkan kepada bentuk unit. Okay, contohlah sekarang ni kita ada satu fund ni harga dia 50 sen seunit. Jadi kita labur 10,000. Jadi 10,000 bahagi 50 sen seunit dapatlah 20,000 unit. Boleh follow Boleh. Sebab harga dia 50 sen, separuh daripada RM1, maksudnya kita akan dapat double lah unit tu. 20,000 unit. Okey, kalau dalam saham, apa yang saya cuba explain ni bukanlah nak cakap saham tak bagus, ni tak bagus, bukan. Saya nak tunjukkan dia punya risiko dan risiko tu kita mampu tak untuk ambil ataupun tak mampu. Okey, dalam saham pula, dia tak ada penukaran dalam bentuk unit. Segala RM yang kita laburkan tadi tu akan terus di-floatkan. Jadi kalau kita saham tadi tu menurun, berapa yang kita ada tu pun akan automatik turun terus. Okey, dalam unit amanah kita dah ada unit yang fix. Unit tu takkan bertukar. Kalau ada 20,000 unit, 20,000 lah unit tu akan remain. Jadi kalau ada pergerakan, contohlah daripada harga 50 sen, lepas sebulan harga dia jadi 40 sen. Memang betul akan ada pengurangan kepada value asset yang kita dah laburkan tadi tu. Tapi janganlah kita actualkan loss tu dengan buat penjualan masa harga tu turun. Itu kelebihan yang ada pada unit amanah. Maksudnya bahasa kasar dia, bahasa simpelnya, kita hanya loss on paper tapi benda tu akan rebound balik hanya keluarkan waktu kita dah profit. Jadi pelaburan unit amanah ni adalah untuk orang yang tak ada masa untuk monitor graf setiap masa ataupun senang cerita kita bukanlah full time trader. Kalau kita ada masa duduk rumah untuk monitor graf, kita punya fundamental dengan technical analysis itu kalau kita faham, bagus teruskan. Tapi kalau tak, kurangkan risiko tu dengan cari platform yang kurang risiko dia macam unit amanah ini. Jadi sekarang ni kan zaman ekonomi jatuh kan. Jadi apa yang selalu saya convince orang untuk melabur pada zaman ni ialah patah balik pada kita punya topik tadi lah, masih relevan ke kita nak melabur pada zaman pandemik ataupun recession ni kan. Okay, jawapan saya mudah. Kita
kalau kita nak membeli dekat Lazada, Shopee kan, kita kan tunggu waktu diskaun kan. Waktu offer, waktu sale. Ada sale kan, 10-10, 7-7. So maksudnya kita faham konsep buy low. Kita nak benda yang sama tapi kita tak nak bayar pada harga dia mahal. Kita nak bayar pada harga dia murah. Same goes to unit amanah. Kita kena beli sekarang. Cuma bila orang tak faham, dia akan rasa bila saham tu jatuh, bila fund tu punya price jatuh, dia akan rasa produk tu inferior, tak bagus. Ish, tak nak lah invest dekat saham ni dah jatuh. Takkan kita nak invest dekat saham yang dah jatuh? Okay, sebenarnya setiap kejatuhan tu adalah salah satu bentuk correction kepada fund tu. Jadi kita beli saham tu pada masa harga jatuh adalah ibarat kita beli pada harga diskaun. Cuma kita kena faham jugalah portfolio apa kita laburkan tu. So kadang-kadang saya sebagai konsultan pun saya akan explain benda ni kenapa, ni risiko dia apa plan cik, tempoh simpanan berapa lama. So benda tu adalah idea-idea yang saya kumpul sekali untuk bagi jawapan kepada dia benda ni sesuai ataupun tidak. So itulah secara ringkas Unit untuk amanah. pelaburan unit amanah. Faham. Okey, panjang lebar kan. Saya sebenarnya tak tahu sangat pasal unit amanah ni. Ni so ilmu barulah bagi saya sendiri. Okey, dan mungkin kawan-kawan saya yang lain audio yang kita dengar. Okey, dan soalan yang tadi boleh sambunglah. Boleh share tak apa kelebihan dan kekurangan antara investment melalui robo advisor dan agent unit trust? Ini sebenarnya soalan ni saya pun tak faham tapi mungkin Cik Hafiz boleh terangkanlah berkenaan soalan dia ni. Okey, robo advisor tu saya rasa macam platform pelaburan lain macam Wahid semua tu, betul tak? Saya minta maaf lah kalau saya tak terlampau tahu detail tentang pelaburan-pelaburan lain yang ada dekat market sekarang ni sebab saya just fokus dekat mana yang saya tahu tu sajalah. Tapi as siapa yang saya faham dan dengar, robo advisor ni adalah macam konsep pelaburan based on panggil apa dah? Movement tu dah kita follow konsep yang dah diorganiskan oleh satu platform untuk melabur. Okay, dan beza dia pelaburan melalui ejen ialah kalau melalui ejen ni dia ada charge. Okay lah, saya make it simple. Kita buat apple to apple comparison Sekarang ni unit trust memang dah diset oleh EPF. EPF sendiri disebabkan untuk pengetahuan semua, pelaburan unit amanah ni boleh dilakukan melalui EPF juga. Maksudnya kita allocate duit daripada EPF tu untuk direct labur dekat unit amanah. Dia ada dua option sekarang. Melalui ejen uruskan A sampai Z, ataupun kita direct masuk dekat dalam EPF online tu, kita pilih fund mana yang kita suka. Okey. Dia punya beza ialah kalau kita buat through agent akan dikenakan charge lah 3%, 2%, 4%. So maksudnya charge tu akan diambil oleh company yang menguruskan investment tu lah. Tapi kalau macam pelabur tu dia masuk sendiri dan labur sendiri dekat fund-fund yang dia memang dah tahu, dia takkan dikenakan charge apa-apa. So dia punya advantage dan disadvantage dia ialah kalau melabur melalui agent ni bukan nak kata disadvantage lah. At least kita bayar tu adalah untuk minta bantuan ejen yang berpengalaman tu allocate kan ataupun bagi idea ke mana pelaburan yang dia patut pergi, fund mana yang dia patut pilih. So kena bayar dan tidak kena bayar. For those yang memang dah faham dan nampak dah exposure dia, dah tahu dah fund-fund mana yang patut di-invest based on dia punya needs, adalah lagi bagus buat je direct dekat EPF online tu. So soalan abang tadi tu, jawapan dia ialah beza dia ialah kena bayar dan tak kena bayar, dan satu lagi ada consultation dan tiada consultation. Okey. Dua-dua tu tak ada masalah. Kalau ada idea lagi better buat sendirilah. Buat apa kita nak kena bayar charge, betul? Tapi kalau tak ada idea, gunakan kena bayar charge, tapi at least charge tu dah dikonvertkan kepada idea dan knowledge yang dikongsikan oleh konsultan kepada pelabur tu. Sama macam konsep jual rumah lah. Betul, kan? sama. You bayar agent. Service. Service agent, so lagi efisien lah orang kata kan. Bila guna agent ni. Alright. So ada soalan berkenaan ASB tadi. Daripada Cik Burhanuddin. ASB loan. Maksud ASB financing lah. Rate terendah dengan bank mana tuan? Wah, soalan bonus ni. Bank mana yang okey? Dia jawapan klise kan. Dia sebenarnya tak ada bank yang paling bagus dan tak paling bagus. Sebenarnya okey lah. Saya bagi tips macam ni je lah tuan. Setiap nak jawab soalan yang mengatakan bank mana paling murah tu, sebenarnya semua bank ni sekarang kompetitif.
sama je rate dia. Cuma yang kita kena faham sebagai investor ialah benda-benda yang tersembunyi. Okay, contoh ada setengah bank ni dia bagi rate murah. Tapi ada tulisan kecil tu, rate murah tu mungkin tertakluk pada tier-tier ataupun tahun-tahun tertentu. Ataupun dia ada beberapa tier payment. Contohnya 3 tahun pertama rate dia murah, lepas tu 4 tahun sampai habis rate dia naik. So kebanyakan pinjaman ASB ataupun pembiayaan ASB yang Islamik ni dia dah tak ada buat macam tu lah, tapi ada juga bank yang masih buat macam tu. Dia nampakkan amount tu murah tapi sebenarnya selepas tempoh 3-4 tahun tu dia tukar kepada rate yang mahal. Jadi benda tu tak bagus juga sebenarnya. So apa yang saya perlu advise untuk orang pilih bank mana yang terbaik ialah satu, tengok bank mana yang offer paling rendah mengikut kemampuan yang kita nak buat tu. Contohlah kita kata saya ada dalam 300, bank mana paling murah. Jangan terus tengok rate semata-mata sebab ada setengah bank juga lagi kecil pinjaman lagi mahal rate dia, lagi besar pinjaman lagi murah rate dia. Jadi tengok berapa yang kita nak ambil dan baru tengok dia punya repayment table tu. Kena tak dengan kita? Sebab kadang-kadang kita tengok, uish, rate ni murah 3% je. Tapi rupanya kalau nak ambil RM50,000 ke bawah 3.7%. Rupanya kita dah tertipu. Bukan tertipu lah, terkeliru dengan marketing tu. Kedua pula, tengok bank yang boleh bagi pinjaman maksimum yang paling lama lah. Ada bank yang bagi 35%, 35 tahun. Ada bank boleh bagi 40 tahun. Untuk tempoh pinjaman tu pun dia ada pengeliruan sikit. Dia akan tulis maksimum 40 tahun. Subjek tu umur orang tu tak melebihi 65 tahun. Okay, contohlah boleh bagi pinjaman 40 tahun. Tapi subjek tu maksimum umur 65. Okay, sekarang umur klien ataupun umur kita adalah 35 tahun. Berapa lama lagi masa yang kita ada untuk capai 65? 65 tolak umur kita 30. Maksudnya 35. Maksudnya ada 30 tahun je. 30 Walaupun pinjaman tadi tu boleh offer sampai 40 tahun, tapi disebabkan limitation umur kita hanya boleh dapat 35. So tengok dua-dua benda tu, whichever come first. Sebenarnya benda-benda ni iklan-iklan bank ni dia pandai sebenarnya. Dia buat nampak kita macam, sebab kita senang reflect kepada nombor. Macam personal loan lah. Flat rate, lowest flat rate 3 point something percent. Sebenarnya benda tu kira-kira balik itu adalah fix. Sebenarnya fixed rate tu lagi mahal daripada floating rate. Jadi orang tak faham, orang nampak nombor tu saja, okey, aku nak ni. So itulah orang kena faham kat situ. Betul lah, sebab setiap orang macam contoh saya bukan bidang kita kan. So manusia ni dia suka nampak pada nombor. Okay. Alright. Okay. Cik Hafiz, harap soalan-soalan kita yang diutarakan tu terjawab lah. Okay. So instrumen ketiga yang Cik Hafiz nak kongsikan kepada kita adalah property. Betul tak? Betul. Ini saya ramai peminat-peminat ni mungkin kita boleh dapat idea-idea baru daripada Encik Hafiz, iaitu macam kami sini eja-eja tanah, ilmu, setiap orang pandangan dia berbeza. Okey, mungkin ada view point of view daripada Encik Hafiz ni. Okey, silakan Encik Hafiz. Okey. Untuk property ni pula saya banyak belajar daripada ejen juga, ejen-ejen. Sebenarnya ejen-ejen yang datang dekat bank masa saya kerja bank dululah orang yang menyampaikan ilmu-ilmu property ni sebenarnya. So masa saya start kerja bank tu saya just faham pinjam bank, beli rumah dan bayar installment. Tapi sejak saya duduk dalam bidang sales ni, so saya berkenalan dengan ramai ejen-ejen yang submit pinjaman rumah. Jadi daripada diorang ni dah saya banyak korek-korek idea. So antaranya ialah rumah ni kita faham lah, macam Cik Zarul pun pakar dalam property investment. Kita ada 3 jenis rumah yang kita boleh beli. Satu, under construction. Kedua, sub-sale ataupun rumah sekunder. Betul lah rumah sekunder? Betul lah. Ketiganya, rumah lelong. Okey. Pengalaman saya sendiri pula, saya dah cebur dalam 2 jenis rumah ni. Tak termasuk rumah lelong. Sebab rumah lelong ni walaupun saya dah faham konsep dia, everything saya faham, kena ada, kalau tak bayar dalam tempoh 6 bulan 60 hari, kita akan burn payment semua tu. Walaupun saya dah faham semua benda tu, saya tetap masih belum berani lagi.
untuk cebur dalam bidang lelong. Jadi saya hanya cebur dalam 2 bidang ni je, under construction dengan rumah sekunder. Okay, first, untuk rumah under construction ni, apa kelebihan rumah under construction? Okay, siapa yang belum pernah dengar, kita bagi brief explanation lah. Rumah under construction ni adalah kita beli rumah yang masih belum siap. Jadi bila kita beli rumah yang masih belum siap ni, apa kelebihan yang kita dapat ialah kita dapat bayar permulaan modal yang rendah. Betul Cik Darul? Betul, betul, betul. Okay. So kita sebenarnya kalau beli rumah under construction ni sebenarnya banyak lebih kepada untuk duduk sendiri. Itu pendapat saya lah. Mungkin banyak lagi idea lain sebab saya pun bukannya dalam sangat dalam ilmu property ni. Okey, kebanyakannya beli rumah under construction ni untuk orang-orang muda sekarang sebab kita suka tengok rumah tu rumah baru, fresh, macam kita beli kereta lah. Dapat kereta baru kan seronok. Ada plastik lagi. Jadi bila beli rumah baru ni, dia punya best dia adalah salah satu benda yang paling best sekali adalah kita cut cost dan save banyak dekat deposit. Kebanyakan rumah under construction ni dia akan kenakan booking yang rendah, RM1,000, RM500, bergantung pada projek lah. Lagi mega, lagi mahal lah, tapi mahal dia pun memang tak banyak, mungkin RM2,000 saja paling banyak. Betul Cik Sarul? Betul, insyaAllah betul. So bila deposit murah ni, dia membantu orang-orang muda ni untuk dapat rumah dengan kos yang sangat rendah. Tak perlu keluar sampai RM20,000, tak perlu keluar sampai 10% daripada harga rumah. Jadi ia membantu orang muda ni untuk memiliki rumah. Jadi macam saya dulu, saya ada beli satu rumah under construction pada tahun 2014 dan siap pada tahun tak sampai 3 tahun, 2 tahun setengah aja. Sebab untuk pengetahuan semua, rumah high rise building ni dia kena siap within 3 tahun dan rumah landed within setahun. Betul je Darul? Untuk strata sekarang 4 tahun. 4 tahun Untuk landed 2 tahun. 2 tahun, okay. So dia siap dalam tempoh tu dan kita dapat kunci, kita terus boleh guna. Cuma kelemahan rumah under construction ni bukan kelemahan, challenge. Sebab kita kan nak berjimat kan. Okay, challenge rumah under construction ni ialah kita kena serve salah satu benda fee ni kita panggil progressive fee. Maksudnya setiap bulan sementara rumah kita tu siap, maksimum 48 bulan, kita akan dikenakan charge based on berapa banyak bank dah riliskan pinjaman kita tadi tu. Dia ada fasa-fasa dia. Bank takkan terus release, contohlah rumah tu harga RM400,000, bank tak terus release RM400,000 kepada developer. Dia akan release based on fasa pembuatan rumah tu. Sikit-sikit. Mula-mula kita akan bayar, mungkin kena bayar sikit 100, 200, lepas tu dah masuk tahun kedua mungkin dah nak start almost separuh. Dan almost siap tu, lagi banyaklah disbursement dah berlaku, makin banyak instrument kita. Maksudnya kos yang kita kena bayar untuk tempoh sebelum rumah siap tu adalah kos lepas. Yang tak dikira langsung sebagai instrumen kita ataupun pokok pinjaman rumah tadi tu. So itulah cabaran rumah under construction. Tapi benefit dia kalau pada orang yang memerlukan, benefit dia lagi banyak lah kalau kita nak compare dengan kelemahan dia pula. Okay. Kedua rumah yang ada untuk kita labur ialah rumah sekunder. Macam rumah sekunder ni saya sangat suka sebab rumah sekunder ni adalah rumah yang dah siap di mana kita boleh nampak rupa dia, kita boleh tahu keadaan yang kita bakal dapat dan kita tahu rumah tu dalam keadaan yang baik ataupun tak baik. So saya banyak guna pelaburan hartanah ni ke rumah-rumah yang macam ni. So maksudnya kita ada ruang untuk tengok rumah yang kita bakal dapat tu dan harga dia pun boleh negotiate lah. Okay, kalau kita tengok pada zaman sekarang ni, jangan ambil ayat saya ni sebagai mengambil kesempatan tau. Kesempatan. Sebab kena disclaim awal-awal sebab kebanyakannya orang faham property investor ni dia macam cuba mengambil kesempatan. Okay, contohlah ada sebiji rumah ni yang dahulunya pre-COVID value dia contohlah RM400,000. Tapi disebabkan COVID value dia turun sikit kepada RM380,000. Contoh, value is there tapi demand kurang. Disebabkan demand kurang menyebabkan supply terpaksa turunkan harga sikit untuk meet that demand. Jadi sebagai pelabur, sebab itulah siapa yang masih berpendapatan yang tak terjejas sekarang ni beruntung. Sebab diorang ada purchasing power yang besar.
Sebab kebanyakannya orang, contohlah yang dah kena buang kerja, cuba cari alternatif untuk dapatkan pendapatan melalui penjualan tanah yang dia ada. Cuma kita berpeluang untuk offer. Tapi sebenarnya kita minta offer untuk dapat discount price tu pun tak adalah sampai membebankan penjual. Sebenarnya penjual tu kalau contoh dia dah simpan rumah tu 5 tahun, 8 tahun, capital appreciation tu dah dapat. Dia dah beli rumah tu dengan harga 200 dulu, dan kalau dapat jual dengan harga 300.5 pun actually dia dah untung dah. Cuma dia less untung dalam keadaan yang macam ni. Dia kena meet demand and supply curve tu baru dia dapat jual, cashkan rumah dia. Jadi sebagai orang yang ada pendapatan dan masih ada capability untuk beli rumah zaman sekarang ni, saya memang advise lah untuk cari rumah-rumah yang macam ni. Cuma jangan ambil rumah-rumah yang hak orang lain. Apa maksud saya hak orang lain ni? Contohlah rumah-rumah yang terlampau murah, rumah-rumah low cost. Sebab kadang-kadang ada saya pernah tengok juga rumah ni, saya banyak tengok rumah-rumah dekat Shah Alam. Sebab saya pun memang duduk dan tinggal sini kat lama. Jadi saya banyak kaji rumah-rumah yang berdekatan dengan saya lah. Ada status-status rumah tu dia macam 50-50. Ada yang low cost, ada low medium cost. Kalau Cik Zarul biasa main kat sini pun memang ada benda macam tu kan. Jadi saya tak adalah terlampau tahu detail. Tapi benda-benda tu adalah ruang-ruang untuk orang manipulate juga sebenarnya. So maksudnya sebenarnya rumah low cost ni adalah untuk orang berpendapatan yang bawah sekian. Tapi orang disebabkan status tadi tu low medium cost tu membuatkan orang yang above pendapatan tu pun boleh beli. So maksud saya tadi tu kalau boleh janganlah ambil rumah-rumah yang macam ni sebab kita pun faham semua orang nak dapatkan rumah. Tak semestinya kita beli rumah ni hanya untuk melabur semata-mata. Ada setengah orang menggunakan properti ni terus untuk settle down dan untuk keperluan asas dia sahaja. Cuma yang suka dan nak ceburkan diri dalam properti ni, dia mungkin menggunakan rumah ni sebagai salah satu pengembangan aset dia. Macam saya gunakan rumah ni sebagai salah satu tabung untuk anak saya belajar. Macam mana saya kira? Contohlah saya beli rumah tu berharga 200,000 dengan umur anak sekarang sampai 18 tahun ke depan, berapa appreciation value kita dapat dari rumah tu. So pada waktu dia nak belajar nanti, mungkin saya akan jual rumah tu ataupun untuk dapatkan value full saya refinance. So ni adalah teknik-teknik yang orang boleh guna dalam properti ni lah. Properti ni memang satu bidang pelaburan, cabang pelaburan yang power sebenarnya. Kita biar benda tu bergerak sendiri, cuma tak semudah yang orang cakap lah. Orang cakap boleh lah beli rumah banyak-banyak kita bagi sewa. Sebenarnya hassle sementara nak dapatkan value appreciation tu termasuklah handle penyewa, pening sini, cik, lampu tercabut, cik, bumbung pecah. Sebenarnya benda-benda tu pun pening juga. Sebenarnya benda-benda yang mengguna masa, tenaga, duit, tak semudah yang kita fikirlah. Tak semestinya kita beli rumah kosong-kosong tu terus boleh bagi sewa. Sebelum bagi rumah sewa kita kenalah bagi cantik sikit supaya orang terasa nak masuk. Membezakan rumah kita dengan rumah orang lain, mungkin rumah kita ni ada view yang cantik, ada lantai yang cantik, dah decorate cantik-cantik. Sama macam kita nak beli air, contohlah kita haus kan, kita baru lepas lari, tiba-tiba kita dah haus. Sorry lah saya bagi analogi, saya suka sembang kan. Okay, kita nak beli air, first kita akan pilih kedai betul tak? Contohlah ada kedai mamak biasa, kedai runcit mamak biasa dengan 7E. Kita akan masuk yang mana? Kalau tanya saya, jawapan saya akan masuk 7E lah. Sebab 7E tu lawa. Sebenarnya kat mamak tadi tu ada benda yang sama dengan value yang lagi rendah. Tapi manusia ni memang dia akan pilih benda yang lagi cantik atau benda yang seronok untuk dipandang. So itulah idea yang saya gunakan untuk dapatkan penyewa yang baik-baik dengan rental rate yang kompetitif. Cuma untuk pelaburan rumah ni kita tak boleh terlampau macam rental tu kalau boleh nak letak yang paling maksimum boleh dapat. Macam saya lagi pentingkan continuity ataupun konsistensi pembayaran dan kemampuan orang dekat level yang rumah kita beli tu. Contoh kalau kita beli apartmen,
Kita tahu penduduk orang yang akan duduk tu siapa, mungkin newlywed, orang baru kahwin. So kemampuan dia orang masih belum banyak. Jadi mungkin kita letak set harga yang tak terlampau mahal dan tak juga terlampau murah lah. Sebab kalau kita letak terlampau murah tu, kita rosakkan market overall kat situ juga. Jadi kita letak harga yang tengah-tengah supaya orang mampu dan okey untuk sewa rumah kita dalam tempoh yang panjang. So kebanyakan rumah saya, alhamdulillah penyewa dia semua dah lebih 3 tahun. Oh, okey. Best Uh, tu. itulah. Okey, so Okay. kesimpulan yang saya dapat pasal property tadi adalah best adalah Hmm. exit plan dia adalah untuk masa depan. Contohnya untuk Hmm. pembiayaan anak nak belajar esok-esok. Hmm. 18 tahun menarik tu, 18 tahun capital appreciation dengan inflasi, dengan hutang makin kurang yang dibayar oleh penyewa. Wow. Memang wow. Bila 18 tahun kan. Okey, bagus. Best penerangan Cik Afif hari ni. Sangat detail. Saya sebagai property agent pun dapat adalah beberapa input baru yang best yang saya boleh gunakan untuk masuk dalam bidang saya sendiri. Alright, Cik Hafiz. Sedar tak sedar sejam lebih ke? Itulah. Juga lah kita berbicara. Kita jawab soalan-soalan orang, kita cerita pasal keadaan sekarang. Jadi, saya rasa kita pun dah hampir ke penghujung. Dah sejam lebih pun macam kita pun jangka lebih kurang sejam saja kita bersiaran. Okey, lama-lama nanti orang akan bosan tengok muka kita. Betul. Okey, sebelum kita tutup tirai Cik Hafiz, apa pesanan ke, orang kata kata-kata ikmah ke, yalah orang-orang macam Cik Hafiz ni lah yang akan orang kata menjadi orang kata jadi guideline, jadi benchmark untuk orang-orang yang buta kewangan. Yalah, dengan kes-kes rumah lelong terlalu banyak sekarang, ramai ada orang di muflis dan kita pun minta maaf lah, ramai kes bunuh diri. Banyak sangat sekarang sebab dengan keadaan depression, depressed, terlalu depressed. Selalunya depressed ni kebanyakan daripada masalah kewangan, pengurusan kewangan yang gagal. Termasuklah saya, bukan kata orang lain. So apa kata-kata nasihat lah daripada Cik Hafiz sebelum kita akhiri sesi malam ni? Okey. Memang betul pun apa yang Cik Zarul cakap tu. Kebanyakan kita ni depressed sekarang ni. Kita tunjukkan kita ni depresi sekarang ni sebab zaman sekarang ni memang zaman teruk. Dan bila hutang banyak tu memang membuatkan kita rasa tak tenang. Sebenarnya apa yang saya boleh nasihatkan ialah dalam apa-apa yang kita buat tu kita jangan terlampau ekstrim. Jangan jadi ekstremis. Macam bila kita dah seronok dengar orang sembang pasal pelaburan property, kita jangan terlampau okey aku nak buat property ni sampai gila-gila lah. Sebab end up ada setengah orang kita tak sedar pun yang kita tak sangka yang pilot boleh kena buang kerja. Betul tak? Betul. Kita tak sangka orang yang berpendapatan 20,000 sebulan boleh hilang pendapatan begitu saja disebabkan benda yang berlaku sekarang ni. Tak pernah siapa pun expect. Jadi dalam apa yang kita buat tu, contohlah kita nak berlabur dalam property, sentiasa fikirkan exit plan dia dulu. So kalau contohlah beli rumah kan, jangan beli rumah terlampau mahal. Kalau kemampuan kita boleh dapat loan 500,000, jangan maksimumkan. Mungkin separuhkan dulu. 250,000 sebab 250,000 saja dah makan RM1,000 sebulan. Apatah lagi orang yang dah berumur, pinjaman makin pendek, makin mahal sebulan. Jadi untuk masalah kewangan ni memang most of orang akan terjejas dengan masalah kewangan dah. So patah balik pada benda yang saya cerita pada awal tadi tu, moratorium ni mungkin salah satu bullet yang kita boleh gunakan untuk kurangkan kita punya depresi ni. So jangan terlampau fikir apa yang kita bayar kat depan nanti, yang penting kita survive sekarang. So untuk orang yang baru bermula kerja, orang-orang muda, kadang-kadang tak muda pun masih belum ada idea sebab diorang hanya fokus dalam bidang apa yang diorang buat. Contohlah kerja-kerja profesional, dia hanya fokus dekat office dia je. Kita kena ingat benda pertama ni, kita bekerja adalah untuk duit. Jadi sebelum kita dapat duit yang banyak, make sure kita ada knowledge yang tinggi dalam menguruskan duit yang kita bakal dapat banyak tu. Sebab tak semestinya kita ada 100,000 hari ni, 100,000 tu akan remain pada esok. Lebih baik kita kurang duit tapi kita banyak ilmu.
dalam pengurusan duit. Tapi jangan kita jadi orang yang banyak duit tapi ilmu pengurusan duit tu kurang. Sebab itulah sebab itulah orang yang main yang gambling, duit dia tu dapat banyak tapi tetap akan hilang juga. Biar kita dapat sikit tapi kita tahu macam nak uruskan duit. Sebab duit ni bukan pengurusan kewangan ni bukan bergantung pada duit yang kita ada, tapi bergantung pada bijak mana kita uruskan duit tu. Tak semestinya dia kena banyak. Sikit pun kita dah boleh jadikan banyak kalau kita bijak. So itulah apa dah. Sangat best lah orang kata pesanan tu, dan insyaAllah saya sendiri pun akan guna pesanan tu sebagai orang kata apa, saya punya panduan di masa hadapan. Sebab saya pun antara orang yang gagal kewangan pada satu masa dulu. Tetapi gagal dulu bukan makna sampai-sampai bila-bila kita akan gagal. Betul. Kita belajar gagal tu adalah pengajaran untuk jadi orang yang lagi baik. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cik Hafiz sudi meluangkan masa kita. Wah, kering tekak kan, mengeringkan tekaknya hampir 1 jam. Bukan hampir, dah lebih 1 jam. 1 jam lebih 15 minit. Okey, orang kata apa, sharing ilmu, bagi manfaat kepada semua. Okey, sebelum Cik Hafiz tinggalkan orang kata apa sesi ni, boleh tak Cik Hafiz tinggalkan nombor telefon di ruang saya tinggalkan di ruang komen untuk mungkin selepas ini ada audiens kita yang berminat nak tahu lebih lanjut. Pelaburan yang dia boleh minta boleh tak saya nak minta tolong Cik Zarul? Ya, betul. Saya punya line ni agak slow sikit dari sini. Boleh tak Cik Zarul tuliskan nombor telefon saya dekat boleh silakan. ruangan komen tu. Sebutkan. 01 012 2 919 919 6760. 6760. Okey, kalau contoh yang nak bertanya tu, saya tak semestinya saya ni semata-mata menjual produk. Tak. Kalau orang ada permasalahan macam mana saya nak bahagikan pendapatan saya ni, nak buat apa, itu pun saya okey dan saya suka untuk berkongsi idea yang sesuai dengan setiap orang tu. Seperti mana yang saya biasa buat dengan semua saya punya klien lah. Okey, faham. Alright, ada soalan? Sebelum tu boleh tak kita tanya, settlekan satu soalan. Ada soalan ni daripada Cik Burhanuddin. Okey, dia tanya SSPN bagus tak tuan? SSPN tu yang PTPTN punya simpanan tu kan? Saya rasa itulah soalan dia. Ataupun simpanan premium BSN yang menang kereta tu. Itu premium. Kalau tanya premium buatlah sikit-sikit sebab mana tahu dapat BM. Dapat jadi jutawan. Okey, kalau tanya SSPN tu, dia bukan lebih kepada bagus ke tak. Pada saya simpanan tu bagus lah sebab dia ada bagi return yang okey jugalah. Tapi benda yang lagi penting dalam SSPN tu adalah ia membolehkan kita punya waris, anak-anak kita dapat pinjaman pelajaran in future. So jawapan dia memang simple macam tu lah. Kalau tanya saya bagus tak simpan semua, tak bagus lah. Kita buka akaun tu semata-mata untuk dapat pulangan daripada simpanan, gunakan sebagai salah satu tabung yang kita ada. Kedua, matlamat paling penting tu sebab kita nak dapatkan anak kita pinjaman in future. Okey, so setakat tu je lah sharing, agak menjawablah soalan kepada soalan Cik Burhan tadi ya. Okey, so terima kasih banyak-banyak Cik Hafiz. Mungkin lain masa kita boleh berjumpa lagi, dan pada siapa yang nak friend dengan Cik Hafiz, saya pun dah tag nama Cik Hafiz. Bolehlah follow dia, tag add friend kat dia. Alright, masih Cik Hafiz. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih banyak. Okey, kita dah stop